Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dapat bersama-sama kita untuk sekali lagi dalam satu podcast kita. Untuk kali ini saya bersorangan sebab panel-panel yang saya undang mereka ada kerja, jadi mereka agak sedikit sibuk. Jadi kita doakan semoga mereka diberikan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT, dan insya-Allah kita akan cuba bersama-sama untuk sikit sebanyak kita kata sebagai mukaddimah kita untuk program kita pada hari ini. Tajuk yang cukup penting juga, iaitu Islam menolak LGBT dan juga zina. Mudah-mudahan dengan sedikit orang kata sebagai panduan kepada kita, mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan kita dijauhkan daripada perkara-perkara seperti zina dan juga LGBT. Hari ini kita akan bincangkan satu isu yang sangat penting, bagaimana Islam memandang zina dan LGBT itu, zina dan LGBT, serta mengapa umat Islam perlu menjaga maruah diri dan keluarga. Baik, Islam adalah sebuah agama yang menjaga kepada kemuliaan manusia. Peraturan Islam bukan untuk menyusahkan tetapi untuk melindungi. Manakala fitrah manusia adalah lelaki dan perempuan serta adanya hubungan yang halal di antara di dalam satu perkahwinan. Ayat Al-Quran Allah menceritakan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Semua zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah melarang kita daripada menghampiri zina. Bukan sahaja melakukan zina, melarang daripada mendekati zina itu sendiri, termasuk perbuatan-perbuatan seperti berikhtilat, perbuatan-perbuatan seperti melakukan hubungan halwat di tempat yang tertutup dan sunyi. Islam melarang perbuatan itu kerana ia boleh membawa kepada perbuatan zina dan boleh juga membawa kepada perbuatan yang lain seperti LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Baik, apakah yang dikatakan definisi zina menurut syarak? Definisi zina menurut syarak menurut syariat adalah hubungan di luar pernikahan. Ini bermaksud hubungan itu berada di luar daripada pernikahan manusia, pernikahan Islam. Hubungan-hubungan ini yang di luar daripada pernikahan adalah hubungan yang dikatakan sebagai zina. Kerana Islam menyuruh kita, kerana Allah kata dilarang kamu mendekati zina. Allah cakap kat kita, dilarang kamu menghampiri zina itu sendiri. Jadi hikmah di sini kita dapat lihat bagaimana zina itu kerana Allah kata pertama nak mengelakkan adanya anak di luar nikah. Kita lihat di Amerika pada ketika ini, anak di luar nikah itu sudah jadi semacam satu budaya di mana hubungan kekeluargaan itu sudah tidak lagi wujud. Malah kalau kita lihat di Amerika Syarikat itu sendiri, ada golongan konservatif yang mahu kembali kepada keluarga, mahu ada nilai keluarga tradisional yang utuh. Bermaksud melarang perkahwinan, melarang hubungan di luar nikah, melarang hubungan di luar perkahwinan. Dan kalau boleh nak kembali kepada kita kata sebagai hubungan keluarga yang tradisional. Ini yang kita kata tadi, mengelak anak di luar nikah dan juga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga. Kalau anak luar nikah ini tidak dapat dielakkan, maka yakinlah institusi keluarga pasti akan runtuh. Kerana akhirnya masyarakat tidak akan berkahwin lagi. Kerana apa? Nak dapat hubungan kepada perempuan itu cukup mudah. Okey, menjaga kesihatan fizikal, mental. Ada orang yang kerana terlalu banyak dia melakukan zina dan LGBT ini menyebabkan dia kehilangan, dia mengalami masalah depresi, mengalami masalah yang begitu dahsyat sehingga menyebabkan dia jadi mental, dia jadi kemurungan.
Dan juga untuk menjaga kesihatan fizikal. Macam kita tahulah ada banyak penyakit yang disebabkan oleh sexually transmitted disease atau penyakit bawaan seks seperti gonorrhea, syphilis, HIV yang paling dahsyat adalah HIV lah. HIV yang membawa kepada AIDS. Untuk mengetahui anda semua, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus, HIV. Jadi HIV, siapa yang terkena HIV belum tentu dia kena AIDS. Tapi AIDS adalah penghujungnya. Sebab itu mereka yang kena kepada HIV positif ini, mereka boleh hidup seperti biasa. Mereka boleh hidup seperti biasa dengan ubat-ubatan, dengan ubat ZPT dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, Islam mengajar kita untuk mencegah larangan zina dan juga larangan melakukan perbuatan LGBT itu sendiri. Menjamin keturunan yang sah. Kerana zina menyebabkan anak luar nikah itu tidak diiktiraf sebagai nasab kepada bapanya. Tidak diiktiraf sebagai nasab kepada bapanya. Dia tidak berhak untuk mendapat hak pusaka. Dan ada juga kita kata sebagai anak luar nikah itu, kalau ikut hukumnya boleh bernikah dengan ayahnya sendiri. Menurut mazhab Syafi'i lah. Jadi kita lihat di sini bagaimana keturunan yang sah itu dapat dibuat dengan perkahwinan, dengan pernikahan yang adil. Dan pernikahan bermaksud ucapan yang menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itu maksud syariat. Itu maksud syariat bagi nikah. Jadi zina bermaksud hubungan di luar daripada pernikahan. Tanpa keturunan yang sah, rosaklah nasab keturunan seseorang itu. Islam mengajak kita untuk menjaga akal, nyawa, agama, keturunan. Ini adalah antara nilai penting bagi Islam dalam menjaga, kita kata sebagai menjaga maqasid ataupun maqasid syariah. Islam juga tidak membenci individu, tapi Islam menolak perbuatan yang melanggar kepada fitrah itu sendiri. Kita dapat lihat dalam kisah surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Allah menceritakan tentang kisah sebuah kaum yang bernama kaum Sadum, yang nabinya adalah Nabi Lut yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut AS ini seorang Nabi yang diutuskan kepada kaum Sadum, di mana kaum ini, mereka ni bukan kaum yang biasa, mereka ni kaum yang kuat. Mereka bukan orang lembut. Mereka ni kaum yang kuat. Mereka kaum yang hebat. Lelakinya gagah perkasa. Tetapi mereka ini ada satu, mereka ada satu kecenderungan untuk menyukai lelaki. Dan inilah yang menyebabkan mengapa akhirnya Allah memerintahkan kaum Sadum itu dimusnahkan. Allah perintahkan untuk kaum Sadum itu dimusnahkan. Allah menyuruh kepada Nabi Lut untuk keluar daripada bumi Sadum itu. Dan Islam itu sendiri menyeru kembali kepada taubat itu bukan untuk menghina orang yang terlibat dalam LGBT, transgender ke bisexual ke gay ataupun lesbian. Kita tidak benci kepada individu. Islam tidak pernah mengajar kita untuk benci kepada individu. Tetapi Islam mengajar kita untuk menolak perbuatan yang melanggar pada fitrah. Kerana kita ini lelaki dan perempuan. Kita adalah lelaki, kita adalah perempuan. Kita adalah lelaki, kita ada perempuan. Dan kedua-duanya ini penting. Baik lelaki ataupun perempuan. Kedua-duanya sama-sama penting. Sama-sama kita untuk menjadi umat yang kalau terjadi minat ins illa liya'budun. Jadi umat menjadi tidak aku jadikan kamu wahai manusia dan jin melainkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi kita lihat peranan masyarakat juga penting dan untuk memberikan bimbingan dan sokongan. Bukan kita ejek mereka, tetapi kita bagi bimbingan, sokongan mereka dan menyediakan satu jalan kembali. Ya, Allah menyayangi mereka, tetapi Allah memberikan mereka jalan pulang. Kita tahu mereka sedang berjuang untuk keluarkan diri mereka daripada perbuatan itu. Tetapi kita haruslah bertindak selaku pembimbing dan selaku penyokong. Menyokong mereka untuk kembali
Bukan sokong mereka untuk lakukan perbuatan itu, tetapi menyokong mereka untuk kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah yang asal. Bukan mengejek mereka, sediakan jalan kembali melalui pendidikan, sediakan juga jalan kembali kepada mereka melalui dakwah. Kerana kita tak tahu, dakwah adalah merupakan satu sunnah yang kita tinggalkan. Nabi berdakwah kepada kaumnya di Taif. Nabi bukan saja dibaling, Nabi bukan saja dibaling, Nabi sampai ke Nabi berdarah ibu kakinya. Bila malaikat kata, ni aku beri kepada kamu, malaikat punya gunung. Maukah kamu kalau aku terbalikkan mereka? Nabi kata jangan. Semoga daripada mereka lahir keturunan akan menyembah Allah dan Rasulnya. Menyembah Allah dan menghormati Rasulnya. Maka itulah sebabnya kenapa kita harus mendidik mereka. Dan kita harus tahu bahawa kepentingan mendidik remaja terhadap batas pergaulan itu sangat penting. Kerana kita harus tekankan konsep perkahwinan yang sah sebagai saluran yang halal. Sekarang kita ada masalah. Masalah kita adalah kita tidak mampu nak menyatakan bahawa perkahwinan adalah satu perkara yang sah. Satu perkahwinan yang sah itu adalah satu saluran yang halal bagi mereka. Sekarang kita lihat di Malaysia ini ramai, kita lihat mereka yang berada di dalam hubungan yang tidak sah, hubungan yang di luar daripada pernikahan. Kita lihat berapa banyak anak yang dilahirkan, mungkin ada anak yang tidak sah syarat. Okay. Dan keluarga juga perlu bekerjasama dengan sekolah dan masjid. Perlu menjadi tempat di mana mereka bekerjasama bagi mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kita lihat juga apa yang berlaku. Kes-kes seksual ni bukan hanya berlaku di kawasan luar, dia dalam had itu berlaku. Dalam had juga teruk berlaku. Dan ini merupakan satu perkara yang cukup menyedihkan buat kita lah. Jadi kita nampak di sini kan bagaimana umat Islam hari ini kan merasa bahawa hilangnya jati diri mereka itu sebagai umat Islam. Manakala individu dan masyarakat juga perlulah mengawal diri dari media yang menggalakkan maksiat. Sekarang kita susah nak kata nak kawal diri daripada media yang menggalakkan kepada maksiat. Kerana kita dihidangkan dengan pelbagai saluran, pelbagai hiburan yang jika kita tak kawal dianggap mereka. Islam tak suruh kita tinggalkan hiburan. Tak. Macam tu. Islam suruh kita kawal hiburan yang ada pada diri kita. Hiburan yang ada di sekeliling kita kan. Ada channel. Sekarang orang tak tengok pada TV dah. Sekarang orang tengok handphone. Orang tengok pada orang kata apa, orang tengok handphone, orang tengok TikTok, orang tengok Facebook pun orang tak tengok sangat dah. Sekarang ni banyak orang tengok TikTok. Mereka melihat, oh ni sekarang ni pun zaman dah banyak berubah. Mereka dah banyak sangat bekerja, banyak sangat dah mereka yang menjadi golongan TikTokers ni kan, yang kerja mereka hanya orang kata lihat nak tengok masalah habis. So inilah sebab kenapa kita perlu kawal diri. Kita lah kena kawal diri daripada media yang menggalakkan maksiat. Kita tengok adalah platform-platform yang ada pelbagai channel yang sekarang ni tapisan tu ada, tapi tapisan tu perlu daripada diri kita sendiri. Okay. Juga pilihlah kan, dan pilihlah suasana yang baik, sebab rakan dan suasana yang baik ini membantu kita untuk memastikan kita berada dalam satu situasi mana kita mengelak daripada perbuatan zina dan LGBT. Dan juga kita juga menyokong segala program pembinaan, pemulihan, program dakwah, islah yang telah dianjurkan oleh sama ada pejabat agama ataupun daripada NGO ataupun daripada NGO Islam seperti daripada, kalau di Perak kita ada kita ada pejabat agama di setiap daerah. Kami sendiri yang merupakan guru agama dakwah di setiap daerah ni, insyaAllah jika anda ada masalah yang berkaitan dengan remaja, berkaitan dengan
terutamanya menikah seksual dan sebagainya ni, boleh datang, boleh bertanya kepada saya, boleh tanya kepada saya, boleh tanya kepada sahabat-sahabat saya yang lain, boleh datang, boleh hubungi saya sendiri untuk tahu sikit sebanyak. InsyaAllah kalau saya boleh tolong, saya akan cuba membantu. Mudah-mudahan Allah, kita dapat sama-sama mencegah perbuatan ini daripada betul-betul selesai, sebab kita takut apa yang terjadi. Risau sekiranya apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita yang berlaku, mungkin ada di antara anak saudara kita yang mungkin masalah. Sebab sekarang ni kes banyak kes sekarang ni, kes yang macam yang saya tengok ada di sekolah, satu sekolah ni ada pelajar-pelajar yang dibuang kerana melakukan perbuatan liwat. Itu yang saya cukup sedih lah, sebab perbuatan ini bukan perbuatan kecil. Perbuatan ini perbuatan yang besar, perbuatan yang dosanya cukup. Sebab perbuatan ini bukan dibuat di luar, dibuat dalam sekolah. So Nabi juga pernah berpesan untuk jaga aurat sesama lelaki. Okay. Bila Nabi kata suruhlah anak kamu bersembahyang 3 tahun, pukullah mereka bila mereka telah berusia 10 tahun, sekiranya mereka tidak mahu melakukan solat, dan pisahkan tempat duduk mereka. Pisah di sini bukan lelaki dan perempuan saja. Pisah itu juga bermaksud lelaki dengan lelaki. Kalau katil yang bunker bed ataupun katil yang double decker tu, katilnya mesti 2 tingkat kan. So yang atas, yang bawah. Maksudnya kalau adik mesti atas, abang mesti bawah. Ataupun abang mesti bawah, adik bawah. Dia boleh bersama-sama sebab takut. Dan itu yang kita takutkan, takut tiba-tiba jadi benda yang buruk. Ada satu kes yang saya dengar di audio siar yang lain. Apabila ada seorang lelaki, ada seorang ibu mengadu kepada seorang pakar motivasi, menyatakan bahawa anak dia terlibat dalam perbuatan liwat. So sedih lah, benda ni sedih. Janganlah kacau. Minta maaf ya semua ya. Adik jap sawah. Kau jangan masuk, nanti sekarang orang kata aku ni menggunakan korang. Di sana. Sana dulu. Sana. Aku tengah ni. Minta maaf lah tuan-tuan, puan-puan. Minta maaf ya. Bukan saya tak nak bagi. Sebab dulu dah ada kes. Dulu kita dah ada kes seorang madu bas yang kita takut ada sexual grooming kat sini kan. So saya tak nak benda ni berlaku. So saya minta dijauhkan lah. So yang saya katakan tadi adalah bukan remaja, kanak-kanak ini di grooming untuk melakukan perbuatan liwat. Ini yang kita sedih. Sebab mereka melakukan perbuatan liwat itu seawal usia. Maksudnya mereka telah dilatih secara, mereka telah di-sexualize ataupun telah dimanipulasikan seawal usia 7, 8, ada yang seawal 5 tahun. Mereka mesti ada trauma yang tidak boleh dielakkan. Ini masalahnya. Dan itu Islam melarang adanya perbuatan zina dan LGBT ini kerana dia menimbulkan, saya kata tadi, trauma. Trauma tu datang kepada masyarakat, kepada kita, kepada mereka yang terlibat. So, itu kita kalau boleh tak nak benda-benda seperti ini berlaku. Kita tak mahu apa yang terjadi kepada mereka jadi kepada orang lain. Jadi kita harap supaya mereka kembali. Sebab itu saya kata tadi, Islam bukan satu agama yang menghukum semata-mata. Tetapi Islam adalah satu agama rahmat yang mendidik.
Ya, Islam sering mengatakan bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka. Pencegahan hubungan tidak sah. Okay. Di sini ada komen yang katakan pencegahan hubungan yang tidak sah. Minta maaf, saya ni mata tak pernah nampak. Dia kata mencegah hubungan yang tidak sah ini penting. Saya kata tadi, hubungan yang tidak sah ini, hubungan yang dikata di luar daripada pernikahan ini, kita harus tolak. Maksudnya mengelakkan daripada melakukan perbuatan yang menghampiri kepada zina itu sendiri. Zina adalah satu perkara yang merosakkan negara. Dia rosakkan negara. Kita kena ingat satu benda. Negara kita ni nak rosak satu negara ni, tengok kepada wanitanya. Kalau wanita tu baik, baiklah negara tu. Kalau wanita tu buruk, maka buruklah negara. Nak jatuhkan satu tamadun, tengok wanita. Kerana itu wanita menjadi ibu yang kuat. Wanita ni Allah jadikan sebagai makhluk yang kuat. Makhluk ni walaupun dia kuat dari segi bebelannya, makhluk yang kuat dari segi walaupun dia tidaklah sekuat seperti lelaki, tetapi wanita ini dia adalah ibu. Kita pun tak panggil ibu, kita panggil ibu negara, kita tak panggil bapa negara kan. Kita tak panggil ibu sawat. Kita panggil ibu sawat, kita tak panggil bapa sawat. Tolong sekejap. Kamera. Minta maaf tuan-tuan. Sekejap. Bukan aku tak bagi. Kalau nanti tiba-tiba terang orang kata aku ada ni pula, nanti kau orang terrakam buat korang. Minta maaf. Sekejap, jadi aku ni. Kita tak panggil ibu roti. Kita panggil ibu roti. Kita panggil bapak roti. Ibu adalah satu peranan yang cukup besar. Dan Nabi sendiri pernah memberitahu kepada kita, bila sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasul, siapa yang patut kamu hormati selepas Allah dan Rasulnya? Maka Rasul SAW pun menjawab, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Bapumu. Menunjukkan kedudukan ibu sangat-sangat tinggi di dalam Islam. Sebab itu kenapa kita lihat ibu memainkan peranan yang penting. Pintu taubat itu sentiasa terbuka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Allah menerima selagi kita tidak mensyirikkan dia. Pintu taubat itu akan sentiasa terbuka. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga, masyarakat, supaya selamat dari zina dan dari amalan-amalan yang sama-sama. Kita harus pastikan semoga apa yang kita buat dirahmati, kita bebaskan diri daripada perbuatan zina, dan kita harap Malaysia dapat kembali, Malaysia dapat terus selamat daripada perbuatan zina dan juga daripada amalan songsang ini. Dan juga kalau kita lihat di Malaysia sendiri, undang-undang memang menyatakan perbuatan seks luar tabi'i ini ada hukuman dia. Saya tak ingat atau berapa. Mungkin boleh nanti anda boleh tanyalah, boleh cek di Google atau di cek di Wiki ke. Mudah-mudahan ya, insya-Allah. Dan semoga kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, zina, LGBT dan sebagainya, dan kita dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Walaupun marilah kita sama-sama, semoga perbincangan kita ini dapat memberi manfaat. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan jumpa lagi. InsyaAllah kita akan cuba bawa panel yang sama untuk sebab saya tengah nak buat satu dialog, dipanggil sebagai dialog 3 kepala. So
kita akan cuba untuk orang cakap apa, bersama-sama nanti pada masa yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan rahmat. Kita tutup majlis kita, insyaAllah. Subhanakallah wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jangan lupa kalau apa yang kita lakukan ini semata-mata kerana Allah kata Nabi kita. Qala Allah, qala Rasulullah. Okay. Kita tak kisah tentang like, komen dan sebagainya. Sebab kita tahu yang penting kita ucap apa yang kita baca, kita ucap apa yang kita dengar. Dan kita dengar daripada video, kita dengar daripada guru-guru, kita mungkin dengar daripada kita mungkin dengar daripada sahabat-sahabat ataupun mereka yang mungkin pernah terlibat dalam perkara-perkara seperti itu. Dan kita harapkan apa yang saya cakap ni menjadi pengajaran buat diri saya sendiri dan juga buat mereka yang berada di luar sana. Mudah-mudahan insyaAllah ini masa lain ketika kita akan berjumpa lagi dalam podcast sembang kita, iaitu Remaja Hebat Tolak Budaya Perbuatan LGBT dan juga Zina. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga di lain masa, di lain ketika kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.